Kisah aku ni berlaku kira-kira 7 tahun dulu. Masa aku berada dalam semester 2 di universiti, aku dan beberapa lagi geng aku masa universiti dulu nak bercuti ke Port Dickson. Ya, tak jauh mana pun. Tapi kami ni majoritinya bukan orang pantai barat Semenanjung. Rata-rata kami datang dari pantai timur dan utara Semenanjung. Maka masing-masing tak pernah menjejakkan kaki ke Port Dickson ketika itu. Pada hari kami nak bertolak tu, berlaku macam-macam hal. Kereta yang nak digunakan tiba-tiba mati. Masa nak pergi beli barang untuk barbecue. Ingatkan masalah bateri. Rupa-rupanya minyak habis. Meter minyak entah sejak bila rosak. Indikator minyak pun tak menyala. Kemudian 2 orang geng aku, 10 orang tu tiba-tiba dapat emergency call. Maka kami terpaksa tangguhkan perjalanan ke PD pada waktu malam. Setelah masuk ke Highway Plus, baru sedar ada barang yang tertinggal. Macam-macam benda tak kena berlaku. Seolah-olah menghalang kami pergi. Tapi kami teruskan trips. Kami menaiki 2 buah kereta Avanza dan Saga. 6 orang naik Avanza, 4 orang naik Saga. Aku drive kereta Avanza. Kisah ni berlaku 7 tahun lepas. Maknanya ketika tu smartphone masih tak ramai orang pakai. Malah Waze pun belum tercipta lagi. Tapi aku dah ada smartphone masa tu. Adalah satu GPS apps ni, tak ingat dah nama dia. Masing-masing tak tahu jalan nak ke PD. Maka bergantunglah sepenuhnya pada GPS. Dengan hari yang malam, memang susah nak cam jalan. Setibanya kami di sebuah lampu isyarat, GPS suruh kami belok ke kanan. Padahal papan tanda tulis PD terus ke depan. Ke kanan akan masuk kampung. Ada yang cakap follow GPS je. Maka aku pun terus masuk ke kanan. GPS bawa kami melalui kawasan kampung yang bagi kami agak suram. Lampu jalan yang ada, sekejap tak ada. Kereta yang berselisih pun boleh dikira dengan jari. Masing-masing mula rasa tak sedap. Ada yang dah start diam dah. Tiba-tiba, masing-masing sunyi membatu. Disebabkan jalannya terlalu lenggang dan lurus pula tu, aku pun bawa lah laju sikit. Hari pun dah nak masuk tengah malam, tapi kami still tak check in hotel. Jam kat dashboard tunjuk pukul 11 malam. Laju tak laju, sampai tertinggal geng kereta Saga. Sebab tak nampak kat belakang. Kawan-kawan aku memang tak suka kalau aku bawa laju. Masing-masing marah membebel. Aku pula jenis tak suka orang komplain cara aku drive. Sampai satu tahap aku marah balik kawan-kawan aku. Korang boleh diam tak? Jangan membebel-bebel. Aku tak boleh nak fokus. Dah lah jalan gerap ni. Sejurus selepas aku marah diorang, kereta belakang entah bila muncul. Dia high beam ke arah kami. Aku ingatkan tu geng Saga. Dia bawa laju dari belakang nak potong. Bila dia potong, rupanya bukan Saga, tetapi kereta lain. Dia sempat horn ke arah kami sebelum memecut laju ke depan. Tak lama lepas tu, kereta dari arah depan pula yang high beam juga dan horn ke arah kami. Aku macam biasa tak fikir panjang, terus celupar mulut. Ada benda bertinggi atas kereta kita ke? Terus aku kena marah sebab masing-masing pun fikir yang bukan-bukan sebenarnya. Tapi dalam ramai-ramai, dalam kereta Avanza tu, seorang kawan aku ni diam je membatu. Lepas tu aku masih berdegil, mulut celupar sangat. Aku cakap, benda apalah yang korang takutkan sangat tu? Kalau betul benda tu wujud, dia dah lama duduk kat belakang. Belum sempat aku nak habiskan ayat. Member aku dah duduk sebelah, dah cepuk kepala aku. Masing-masing marah sebab kecelupaan aku. Setelah jauh memandu dalam jalan kampung yang gelap tu, kita orang berjaya juga keluar ke jalan utama yang berlampu. Ada banyak kereta. Kereta Saga pun dah berjaya catch up kami semula. Tapi tak habis sampai di situ rupanya. GPS bawa kami masuk sekali ke jalan kampung. Cuma kali ni jalannya lebih banyak lampu dan nampak rumah-rumah orang kampung. Rasa pun taklah takut sangat. Masa ni tiba-tiba masing-masing buka cerita hantu. Dan one of the story cerita pasal GPS yang sesatkan orang berlaku di luar negara. Famous juga cerita tu dulu.
pasal GPS bawa orang tu berpusing-pusing tepat sama. And guess what? Ianya berlaku pada kami. Tapi GPS ni bukannya bawa kita orang pusing tempat sama, tapi bawa kita orang pergi ke jalan mati. Tapi perasaan masa tu tak seram sangat sebab jalan mati tu dalam kampung orang. Ada beberapa buah rumah dekat situ. Ada seorang pakcik tu datang dekat kami, tanya kami nak pergi mana. Aku jawablah nak pergi PD. Terperanjat dia sebab katanya kami ni dah tersesat jauh. Aku tak ingat nama kampung tu apa. Tapi dia kata kampung tu jauh lagi dari PD. Masa tu masing-masing dah mula takut. Tapi as a leader of the trip, aku kena cool. Kami terus patah balik dan ikut laluan menggunakan papan tanda. Alhamdulillah, kami tiba di hotel kira-kira jam 12.30 pagi. Check in, kemas barang sikit. Lepas tu terus keluar lepak tepi pantai sambil barbecue tengah malam buta. Seminggu selepas tu, kawan aku yang banyak diam dalam cerita aku tadi mula buka rahsia percutian kami. Dia ni special sikit. Dia kata dia boleh nampak, tapi selalunya tak boleh nampak. Katanya ada benda teman kami sepanjang perjalanan. Start dari traffic light yang aku masuk ke kanan tu, dia kata ada pakcik muka buruk melambai-lambai ke arah kereta kami. Ibarat ajak kami masuk simpang tu. Aku tak nampak, tapi dia nampak. Masa aku tengah speed up tu, dia kata ada benda terbang tepi tingkap aku sambil tersengih ke arahku, ibarat dia sedang berlumba dengan aku. Kereta lain, bagi high beam tu memang betul ada benda atas kereta. Kepala benda tu jenguk kami ikut windscreen depan, tapi semua orang tak nampak kecuali dia. Muka buruk, mata merah, senyum menyeringai. Masa sampai dekat jalan mati tu, benda tu melambai-lambai ajak kami masuk ke dalam hutan dekat jalan mati tu. Yang GPS tu dia tak tahu nak explain. Akhir sekali, kawan aku tu cakap, kalau kau habiskan ayat kau cakap benda tu duduk kat belakang, benda tu akan terus masuk dan tak tahulah apa bakal terjadi kat kita. Dia kata dia diam sebab dia sedang gigih baca ayat kursi. Benda tu tak boleh masuk kereta tu. Sejak tu, aku mula belajar untuk tidak celupa. Malangnya, aku tak pernah belajar betul-betul. Still celupa sampai sekarang.